Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pagi ini kemarin yang boleh dengar dah orang kakak kita, dia tu orang Sabah tau. Ada orang kita, dia orang KL tak, dia orang Sabah. Tu dia cakap berat-berat. Hari ni nanti saya pula yang kena dia kenal apa. Nama dia Muhammad Iman Kejaran. Dia dari kelas Prayung. Dia ni kira dah naik sendok dah, 2 siap. Jadi tazkirah yang saya nak sampaikan pagi ini tentang kasih sayang. Kasih sayang kita kepada Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kita ni kasih tapi tadi sebelum mula tu kita kena menyanyi sikit lah. Kasih dah saya duduk lagi dah minum lagi dah. Lagu tu popular semua orang tahu. Sama-sama kita bagi ada semangat sikit supaya bagi ada timbul rasa cinta yang kita sayang ni kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindunya aku kepada bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah. Terimalah dia imbalan ziarah, lisan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, dan menangis di Raudatul Jannah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Sampai situ saya tak payah lama pasal masa tak banyak, dia sikit je lah. Jadi nak cakap pasal kasih sayang, cinta yang kita kepada Nabi Muhammad ni tak sama lah dengan para sahabat dulu. Ada seorang sahabat ni, nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni dia sayang sangat kat Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, semua dia nak buat. Lepas tu selepas kewafatan Rasulullah, pada suatu hari dia punya rasa sayang, dia cinta kat Rasulullah tu, dia pun pergi ke rumah Aisyah. Dia tanya Aisyah, apa dia yang Rasulullah buat yang aku tak buat? Mungkin ada amalan-amalan dia yang dia buat aku tak buat, beritahu dekat aku. Lepas tu Aisyah, dia tanya kat Aisyah, lepas tu Aisyah kata,
ayah, apa yang Rasulullah buat, itu yang ayah buat. Lepas tu, keesokan harinya, dia pergi lagi. Kali kedua dia pergi, dia tanya Aisyah, Aisyah, mungkin ada Aisyah, ada salah satu amalan yang Rasulullah buat, tapi aku tak buat. Bagi tahu lah, aku nak lakukan amalan tersebut. Lepas tu, Aisyah pun bagi tahu. Aisyah dia fikir-fikir lama, dia loading kan. Dia fikir apa dia yang ayah tak buat, Rasulullah tak buat. Dia fikir, lepas tu, oh dia teringat. Dia kata, dekat hujung Madinah ada seorang Yahudi. Yahudi ni dia matanya buta. Lepas tu dia suka kata macam-macam kat Rasulullah. Dia hina Rasulullah, dia caci Rasulullah, dia maki macam-macam Rasulullah. Tapi dia tak tahu, setiap hari lepas subuh Rasulullah akan pergi rumah dia dan bagi dia makan. Lepas tu Abu Bakar pun dia punya excited tu, esok tu lepas subuh dia terus pergi. Dia buat macam selalu yang Rasulullah buat. Dia ambil roti, dia suap roti tu makan. Bila roti tu makan, dia rasa pelik, dia makan keludah. Lepas tu Abu Bakar tanya, pakcik, kenapa pakcik buat macam tu? Lepas tu orang tu kata, hang bukan orang yang bagi aku makan, orang yang bagi aku makan tu perihati. Lepas tu orang tu explain dia dekat dia. Orang tu kata, orang yang bagi aku makan tu, sebelum dia suap makan roti tu kat aku, dia akan lembutkan roti tu dulu. Dia luah dalam mulut dia buah banyak bagi lembut. Sebab apa? Sebab orang tu tak ada gigi. Bila dia tak ada gigi kan, lepas tu bagi roti lah. Orang tu kata, hang bagi roti kat aku sekitar-sekitar, aku dia dah tak ada gigi. Telah tak lepas, siap-siap dia bilas lagi. Lepas tu dia kata, mana orang yang dia bagi aku makan yang dia jaga aku? Lepas tu Abu Bakar ni dia tak mahu mengaku lagi. Dia nak habaq Rasulullah tu, dia tak sanggup dah sebut. Sebab dia sayang sangat-sangat kat Rasulullah, dia cintakan sangat-sangat kat Rasulullah. Lepas tu dia habaq kata, pakcik, sebenarnya orang yang berjaga pakcik tu, dia dah meninggal pakcik. Lepas tu pakcik dia kata, siapakah orang tu? Lepas tu Abu Bakar dia beritahu, sebenarnya pakcik, orang yang pakcik duk maki dia, orang yang pakcik duk hina dia, orang yang pakcik kata macam-macam dekat dia, dia itulah yang jaga pakcik. Dia itulah yang hari-hari setiap kali lepas subuh, dia pergi rumah pakcik, dia main sini, dia bagi sebagai dia Muhammad Rasulullah pakcik. Dialah yang jaga pakcik. Orang yang paling pakcik tak suka, dialah yang menjaga pakcik. Kita ni agak kalau orang duk maki kita kan, tak kata apa lah saya pun kalau orang maki saya, takkan saya nak pergi jaga dia, berubat kat lah. Lepas tu kita ni pula kan, sini kalau kita buat apa-apa pun kan, kalau macam contoh kita bagi cucuk pedang dekat orang yang sebelah, kita bagi pedang banyak kan, kita bagi kat dia dengan harapan apa? Dengan harapan dia bagi ni cucuk pedang banyak kan, sebab aku bagi banyak kat dia. Lepas tu tengok dia bagi cucuk pedang pun tak ada. Kalau dia bagi cucuk pedang tak ada, saya tanya apa kan, kalau cucuk banyak-banyak ada apa tu? Jadi dia terima lah. Janganlah terlampau mengharapkan sesuatu benda yang orang kata lebih-lebih lah. Kita kena reda lah. Jadi teruskan. Bila dia tahu kata Nabi Muhammad dah wafat, lalu bila Abu Bakar pun dah terang dah kat dia, lepas tu dia pun dia terus kata kat Abu Bakar macam ni. Dia kata, ajarkan aku amalan Rasulullah. Aku ingin berdakwah, aku juga ingin mengikuti apa ajaran yang dia lakukan. Lepas tu Yahudi pun masuk dalam Islam. Lepas tu cerita yang kedua, cerita sahabat yang ni popular, nama dia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dia hebat lah. Bilal bin Rabah ni dia punya tapak kaki Rasulullah dengar dekat surga. Bila Rasulullah dengar surga lagi dia, lepas tu kita ni Rasulullah bila jumpa dengan dia, tanya dia, wahai Bilal, apakah amalan yang hang buat? Apakah yang amalan yang hang lakukan sampai aku dengar tapak kaki hang dalam syurga? Lepas tu Bilal kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tiada amalan yang hebat Rasulullah, aku ni biasa-biasa je Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, mungkin ada wahai Bilal, kerana bukan biasa-biasa boleh dengar tapak kaki dekat syurga. Lepas tu Bilal kata, amalan aku semua biasa-biasa je. Tapi setiap kali aku ambil ayat semayang waktu subuh, ayat semayang aku tahan sampai ke maghrib. Bila aku ambil maghrib, ayat semayang aku tahan sampai ke subuh. Dahsyat Bilal tu.
Kalau kita ni ambil semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis-habis perut punya dah tahan nak kereta tu. Astagfirullahaladzim. Bila ni, lepas tu, lepas dua kata Rasulullah, bila ni dia dah tak mau azan. Abu Bakar hantar dia, Bilal, lama hantar azan. Apa kata azan hari ni? Lepas tu Bilal kata, aku bukan muazzin kamu, aku cuma muazzin Rasulullah. Lepas tu, pada satu hari tu, dari mana saya ingat. Lepas tu, waktu tu dia dari mana, dia balik, dia pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, waktu tu adalah para sahabat, nama-nama tu Umar tu. Waktu tu dekat Madinah, Umar yang jadi khalifah waktu tu. Bila waktu tu Umar, lepas tu bila Bilal main, Umar pun datang dekat Bilal. Umar kata, Bilal, kami tak pernah dengar azan. Azan lah Bilal. Lepas tu Bilal kata, aku bukan muazzin kamu, aku cuma muazzin untuk Rasulullah. Aku hanya azan hanya untuk Rasulullah. Lepas tu dua Ustaz, dua imam, cucu Rasulullah main. Dua orang cucu Rasulullah, Al-Hasan Al-Husain kata salah. Dua muka daripada orang ni mirip dengan Rasulullah. Bila tengok muka diorang, muka daripada orang tu, Bilal jadi tersentuh hati dia. Dia teringat dekat Rasulullah. Lepas tu contoh dia main macam ni, dia tarik baju dia kata, Pakcik Bilal, azan lah pakcik, lama kami tak dengar pakcik azan. Lepas tu Bilal kata dekat Umar, kalau lah yang minta ni bukan cucu Rasulullah, niscaya aku tak azan. Lepas tu Bilal penik dengan kebenaran. Bilal ni dia azan tak sedap tau. Dia azan biasa je, dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa je. Tapi niat dia kepada Allah tu membuatkan azan dia tu orang sedap. Gitu lah kan. Besok ni azan macam-macam. Lepas tu bila naik dia azan, dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia azan yang pertama, semua orang nangis. Dia pun teringat dekat Rasulullah. Sebab apa? Sebab bila azan, bila azan dia pun semua terbayang macam Rasulullah dia main nak masuk dalam masjid. Bila azan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh, dia boleh lagi. Dia teruskan, asyhadu anna Muhammad. Dia berhenti kat situ. Dia cuba lagi, asyhadu anna Muhammad. Dia berhenti, dia tak sanggup dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia sayang kat Rasulullah. Dia cinta kat Rasulullah. Dia sebenarnya hati dia sampai dia tak nak sebut nama Nabi Muhammad. Dia sebut, dia teriak kat situ. Lepas tu Umar naik, Umar kata, Bilal, kenapa kau tak habiskan azan? Habiskanlah Bilal. Lepas tu Bilal kata, aku tak sanggup nak sebut nama Muhammad. Bila aku nak sebut, bila aku nak azan, aku terbayang, aku nampak tapak kaki Rasulullah keluar dari rumah dia, dia jalan masuk dalam Masjid Nabawi. Lepas dia cerita tu, dia teriak dekat situ. Dia banyak lagi nak cerita, tapi masa tak boleh nak lama-lama. Jadi kesimpulannya dekat sini, kita ni nak kita ni hebat, kita tak hebat pun. Kita kena banyaklah bersalawat. Pertama bulan-bulan puasa. Semayang tahajud tu buatlah. Kamu bulan puasa ni buatlah. Banyak-banyakkan semayang tahajud tu. Kalau ada kita ni kan, saya pesan ni, saya pesan untuk diri sendiri. Kalau kita tak pernah buat semayang tahajud, kita buatlah sekali dah semua hidup kita. Malu dekat Allah. Kita hidup sepanjang kita hidup dekat dunia ni, kita tak buat langsung semayang tahajud tu. Al-Quran pula, baca Al-Quran tu, katalah Al-Quran sekali dia semua hidup. Al-Quran tu penting. Saya dulu waktu saya sekolah hantar dulu, waktu dia jahannam ni, jahannam tu orang ni semua tera macam mana. Saya tak reti nak baca, punyalah malu. Dia tengok, tapi dia tengok ada budak-budak kadang tu, ada yang tak boleh baca Al-Quran, dia tak mau baca semua. Dia anggap benda tu, dia tak edah lah benda tu. Jadi sebenarnya kita kenal lah. Kena baca Al-Quran, semayang sunat, baca semayang tahajud tu kan. Buatlah dalam hidup kita ni. Madu kat Allah. Kita amalan bukan yang banyak sangat. Tapi kita bukan yang dengar apa dekat dalam surga. Belum tentu kita masuk surga, banyak amalan. Jadi
harap-harap sampai saya buat sampai sini je kot. Di last kasih dah last kali ni. Ni dah sudah ni panjang, tapi kita nyanyi sikit je dah. Ya, jadi sama-sama. 1, 2, 3. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Last sekali, kuat. Bulan puasa ni kita buat apa kita minta tu. Mudah-mudahan masuk dalam mimpi kita langsung bawah ni. Last sekali ni, dua kali dia. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Dunia kala dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi kita masyurgawi. Jadi sampai situlah saya pada hari ini. Yang kurang yang silap tu daripada saya, yang baik itu daripada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya cakap, apa yang saya cerita tadi jadilah iktibar untuk kita semua. Jadi